Selamat sejahtera semua. Nama saya Avianum Anak Bada, merupakan ahli kumpulan 4 dalam subjek ataupun kursus falsafah dan isu semasa. Pada hari ini saya ingin membentangkan tajuk iaitu pengenalan terhadap konsep dan potensi insan dengan jasmani, emosi, rohani dan intelek ataupun boleh dikenali sebagai konsep Jerry. Sebelum saya memulakan pembentangan saya pada hari ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya iaitu Profesor Mahia Datuk Nurulia kerana sudi membantu saya dan ahli kumpulan saya yang lain untuk menyediakan slide pembentangan kita sebelum hari pembentangan. Apakah itu insan? Istilah al-insan dari sudut epistemologi bermaksud harmoni, lemah lembut, tapak ataupun pelupa ataupun merupakan manusia yang istimewa yang boleh berfikir, menerima ilmu pengetahuan dan berkehendak. Perkara ini bermaksud kita dapat membezakan diri kita dengan haiwan Haiwan mempunyai otak tapi tidak mempunyai akal. Oleh sebab itu, haiwan kita tidak boleh menggelar dia sebagai makhluk istimewa. Pembangunan insan bermaklumat untuk meluaskan potensi individu secara menyeluruh untuk melahirkan insan yang seimbang iaitu dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan berlandaskan konsep falsafah pendidikan kebangsaan. Maksudnya, walaupun kita lahir daripada berbagai jenis agama dan bangsa, semua masyarakat terutamanya pihak ibu bapa haruslah membimbing dan membentuk anak-anak mereka terutamanya golongan kecil sejak mereka dari kecil lagi untuk membentuk mereka untuk menjadi manusia yang berintegriti dan berguna pada masa akan datang. Kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Apakah yang dimaksudkan insan yang mengamal konsep Jerry dalam kehidupan? Apakah itu konsep Jerry? Konsep Jerry terbahagi kepada 4 aspek. Konsep jasmani, konsep emosi, konsep rohani dan konsep intelek. Ayuh kita pergi satu per satu. Konsep jasmani, unsur yang berkaitan dengan jasad atau tubuh badan. Individu yang mengamalkan konsep jasmani haruslah mempunyai tubuh badan yang sihat Contohnya, tidur mencukupi, kurang-kurangnya 8 jam sehari. Janganlah anda menghabiskan masa anda untuk bermain game je sampai lewat malam. Seterusnya, individu tersebut hendaklah makan makanan yang seimbang iaitu mengikut piramid makanan. Terusnya kita pergi kepada konsep emosi iaitu dikaitkan dengan perasaan, perangai, kepribadian dan motivasi ataupun perasaan jiwa yang batin yang kuat seperti marah, sedih ataupun gembira. Contohnya, kalau ada seseorang daripada ahli keluarga kita meninggal dunia, kita harus merasa sedih, bukannya kita gembira Sebab itulah kita dapat membezakan diri kita dengan robot. Robot dia tidak mempunyai perasaan. Seterusnya kita pergi kepada konsep rohani, merujuk kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan roh ataupun keadaan mental yang logik dan mementingkan kebaikan manusia. Contohnya, kalau kita pergi keluar ataupun pergi ke pasar raya, kalau kita nampak pakcik-pakcik ataupun makcik-makcik yang menjual kuih muih, kalau boleh belilah kuih muih beliau. Mungkin dengan duit kita tersebut dapat meringankan beban kewangan mereka Tapi kita kena ingat, kita kena menolong ikut kemampuan kita sendiri Yang terakhir iaitu konsep intelek. Konsep intelek bermaksud kemampuan berfikir dan memahami atau menganalisis dalam diri seseorang manusia. Yang bermaksud insan yang mengamalkan konsep intelek haruslah mempunyai sikap rasional, tahu membezakan perkara yang baik dan perkara yang buruk, dan tahu menangani masalah yang berat kepada beliau. Bukannya kalau ada masalah, jalan penyelesaian terusnya nak bunuh diri, kan? Dan anda kena ingat,
bunuh diri merupakan dosa yang paling besar di dalam setiap jenis agama. Ya. Kita pergi ke slide seterusnya. Okey, ini merupakan objektif kajian kami. Yang pertama, kita nak mengenal pasti tahap pemahaman insan dan konsep Jerry. Terusnya, kita nak mengkaji contoh-contoh mengamalkan konsep Jerry dalam kehidupan seharian. Selain itu, kita juga nak menganalisis penggunaan konsep Jerry dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Dan yang terakhir, kita nak membincangkan kesan-kesan penggunaan konsep Jerry sebagai seorang pelajar. Okey. Setakat ini saja pembentangan saya mengenai pengenalan terhadap konsep insan dan potensi dengan jasmani, rohani, emosi dan intelek. Izinkan saya untuk mengundur diri dan memberi peluang kepada ahli panel saya yang lain untuk meneruskan pembentangan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya Elvin tadi untuk pengenalan mengenai konsep dan potensi insan dengan Jerry. Saya mulakan dengan nama saya Nurul Alifah Balkis binti Abdul Rahman. Saya merupakan ketua bagi kumpulan 4 ini. Jadi seperti penerangan Elvin sebentar tadi, kajian kami mempunyai 4 objektif. Saya akan menerangkan objektif yang pertama, iaitu mengenal pasti tahap pemahaman mahasiswa mengenai konsep insan dan juga konsep Jerry. Jadi bagi mengenal pastinya, kami telah membuat tinjauan terhadap mahasiswa mengenai pengertian insan dan konsep Jerry. Daripada tinjauan ini, kami ingin melihat untuk mengkaji kefahaman mahasiswa tentang masa insan, juga untuk mengkaji tahap pemahaman mengenai Jerry. Seterusnya, tinjauan ini telah dilakukan kepada 59 orang responden, yang mana 35 orangnya perempuan dan 24 orangnya lelaki. Kajian ini juga dijawab oleh mahasiswa yang datang dari pelbagai latar belakang pendidikan, yang mana dapat kita lihat 50.8% daripada 59 responden ini adalah pelajar ijazah sarjana muda. Tapi dapat dilihat juga mereka ini datang daripada diploma, matrikulasi, tingkatan 6 dan sebagainya. Seterusnya, kami memulakan dengan soalan yang pertama, iaitu adakah mereka mengetahui masa insan? Dapat kita lihat daripada carta pie di sebelah kiri, 86.4% daripada mereka mengetahui masa insan. Daripada sini tidaklah membanggakan. Namun, dapat kita lihat 13.6% daripada responden, iaitu 8 orang daripadanya tidak mengetahui masa insan. Jadi, kerana mereka tidak dapat memahami tidak mengetahui masa insan itu, mereka tidak dapat menerangkan untuk soalan seterusnya, iaitu memberi penerangan masa insan. Walaupun begitu, 86.4% daripada responden ini dapat menerangkan masa insan. Bila kita melihat statistik di sebelah kanan ini, majoriti daripada mereka menjawab manusia, insan, makhluk Tuhan dan sebagainya. Daripada statistik ini dapat kita lihat mereka memahami masa insan tersebut. Jadi kita beralih kepada soalan yang ketiga, iaitu kami bertanyakan adakah mereka mengetahui maksud Jerry itu. Statistik yang kami perolehi ataupun cartapan yang kami perolehi daripada tinjauan itu membimbangkan, kerana 55.9% daripada mereka tidak mengetahui maksud Jerry itu. Seperti yang telah diterangkan oleh Elvin, Jerry itu merupakan perkataan akronim, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Jadi setelah mereka menjawab soalan ini, kami memberikan jawapan kepada soalan-soalan yang tadi, yang mana insan itu bermaksud manusia dan Jerry itu adalah jasmani, emosi, rohani dan intelek. Setelah itu kami bertanyakan soalan yang terakhir, iaitu
untuk mendapatkan pendapat mereka terhadap adakah pembangunan insan ini dapat ditentukan dengan keseimbangan jari. Setelah mereka mengetahui maksud insan dan juga akronim jari itu sendiri dan mereka menjawab ya, 81.4% daripada mereka menjawab ya. Yang mana ini sangatlah membantu kajian kami, kerana setelah mereka mengetahuinya, mereka dapat berfikir dan memberikan pendapat mereka. Itu saja daripada saya. Jadi kita akan beralih ke panel yang seterusnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Izzat bin Cik Jamri. Hari ini saya akan bercakap tentang keupayaan pelajar dalam mengamalkan konsep jari. Maksudnya, apa yang pelajar itu mampu lakukan untuk mengamalkan konsep jari ini dalam kehidupan mereka. Pertama sekali, apa itu jari? Jari ialah J jasmani, E emosi, R rohani, dan I pula ialah intelek. Sebenarnya terdapat banyak cara untuk mengamalkan konsep jari ini. Di antaranya ialah dari konsep jasmani, pelajar boleh mengamalkan gaya hidup sihat seperti bersukan atau melakukan apa-apa saja aktiviti yang boleh mengeluarkan peluh atau toksik dalam badan mereka. Selain daripada bersukan, makanan seimbang juga boleh dikategorikan sebagai amalan gaya hidup sihat dengan mengambil kadar makanan yang disyorkan, seperti mengurangkan pengambilan lemak dan melebihkan pengambilan karbohidrat, vitamin dan juga protein. Dengan ini pelajar itu dapat mengurangkan risiko untuk menghidap penyakit-penyakit kronik seperti obesiti, kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Seterusnya dalam konteks emosi pula. Mahasiswa perlulah memupuk semangat patriotik ataupun cinta akan negara, cinta akan keamanan, dengan mengelakkan apa saja perkara yang boleh mencetuskan perbalahan antara kaum, seperti isu-isu perkauman, isu perbezaan pendapat politik atau sebagainya. Seterusnya dalam konsep rohani pula. Pelajar-pelajar perlulah mengukuhkan kepercayaan agama serta menghormati agama-agama lain. Antara aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan bagi menguatkan agama atau mengukuhkan kepercayaan agama ialah bagi pegana agama Islam, mereka boleh menghadirkan diri ke ceramah-ceramah agama, menghadirkan diri ke surau ataupun masjid pada setiap hari. Pelajar juga boleh bergiat aktif dalam aktiviti-aktiviti keagamaan seperti sambutan Maulid Rasul bagi memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, awal Muharram, majlis berbuka puasa, rumah terbuka di hari perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidil Adha. Seterusnya dalam bagi konsep intelek pula, pelajar-pelajar perlulah berfikiran luas atau berfikiran terbuka dengan mampu menerima pendapat-pendapat orang lain. Jika pendapat atau pandangan yang diberikan itu lebih baik dari pandangan yang diberikan. Pelajar-pelajar juga harus sentiasa ada minat untuk menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari. Menuntut ilmu ini tidak terbatas pada usia. Maksudnya, walaupun usia kita telah lanjut, telah tua, itu tidak menghalang kita untuk menuntut ilmu, kerana ilmu pengetahuan itu luas
dan semua orang wajib untuk menuntut ilmu dan mencari kebenaran. Okey, secara kesimpulannya, terdapat 4 Jerry ini terdapat 4 konsep, iaitu J, jasmani. Contoh amalan yang boleh dikaitkan dengan jasmani ialah amalan gaya hidup sihat. Dan yang kedua ialah emosi. Emosi dengan melahirkan semangat patriotik dalam diri. Dan yang ketiga, rohani, dengan menguatkan pegangan agama masing-masing. Dan yang keempat ialah intelek, berfikiran terbuka, maksudnya mampu menerima pendapat orang lain atau fikiran luas. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syarah Liana binti Muhammad Najib akan membentangkan tentang menganalisis konsep penggunaan Jerry dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Saya akan menguraikan tentang konsep yang pertama, iaitu jasmani. Mengikut Dewan Bahasa dan Pustaka, jasmani bermaksud unsur yang berkaitan dengan jasad atau tubuh badan. Dalam erti kata lain, pendidikan jasmani membekalkan ruang untuk membentuk pelajar-pelajar yang mantap secara keseluruhannya dan dengan mengambil kira aspek-aspek seperti afektif, kognitif dan psikomotor. Justru itu, tahap kecergasan pelajar perlu ditingkatkan melalui amalan dan pengetahuan pendidikan jasmani sejak dari awal lagi. Matlamat pendidikan jasmani bertujuan untuk membina pelajar menjadi individu yang cergas dan sihat serta berkemahiran, berpengetahuan dan mengamalkan nilai murni melalui aktiviti fizikal ke arah mencapai kesejahteraan hidup. Seterusnya, konsep yang kedua iaitu emosi. Emosi melibatkan kawalan kendiri dan perasaan seperti tangisan, gelak ketawa, kesedihan dan ketakutan mencorakkan warna kehidupan manusia. Perasaan bersifat subjektif dan melibatkan perihal merasa dengan kulit atau badan, manakala emosi ialah perasaan jiwa yang kuat dan dinyatakan dengan gembira, sedih, takut dan lain-lain. Hubungan dalam bentuk kecerdasan emosi pelajar dengan pencapaian akademik dianalisis berdasarkan 5 dimensi kecerdasan emosi, iaitu kesedaran diri, pengawalan emosi, motivasi, empati dan kemahiran interpersonal. Hasil kajian menunjukkan 4 subjek yang mempunyai hubungan yang signifikan dengan kecerdasan emosi pelajar, iaitu bahasa Melayu, sejarah, geografi dan pendidikan Islam. Kecerdasan emosi meningkatkan pencapaian, motivasi, optimisme dan kegembiraan. Seterusnya, konsep Jerry yang ketiga iaitu rohani. Rohani dikaitkan dengan hati, kalbu, jiwa, mental, fikiran dan sebagainya. Unsur rohani ialah setiap individu perlu menyedari dan percaya kepada Tuhan serta bersyukur dengan pemberian Tuhan. Selain itu, berakhlak mulia dan berpegang kepada nilai-nilai murni juga termasuk dalam unsur rohani. Unsur-unsur rohani merangkumi aspek-aspek seperti keyakinan kepada Tuhan, kepercayaan agama dan berbudi pekerti mulia. Mengikut pandangan Islam, perkembangan rohani seseorang insan remaja terdiri daripada pelbagai peringkat. Kesucian rohani membawa kepada maksud keadaan mental yang waras dan mementingkan kebaikan manusia sejagat, kemudian mementingkan kebaikan diri sendiri. Dan konsep Jerry yang terakhir ialah intelek.
Intelek diertikan sebagai kemampuan mental dalam menghuraikan sesuatu perkara. Selain itu, hasrat falsafah pendidikan kebangsaan supaya pelajar dapat menguasai 3M, iaitu kemahiran membaca, menulis dan mengira. Pelajar diharapkan dapat menguasai kemahiran untuk memperoleh, meningkatkan dan menyebarkan ilmu dan dapat berfikir secara kreatif demi memanfaatkan ilmu. Dan akhir sekali, teknologi telah memudahkan pelajar untuk mencari dan menyebarkan maklumat serta dapat menggalakkan pemikiran secara kritis dan kreatif. Sekian sahaja daripada saya tentang menganalisis konsep penggunaan Jerry dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Hakim bin Hazulilal. Saya daripada grup 4 Falsafah Isu Semasa akan membincangkan isi mengenai kesan penggunaan Jerry sebagai seorang pelajar. Sebelum itu, sebelum kita meneruskan topik ataupun isi di bahagian saya akan ulang balik atau apa itu konsep Jerry, iaitu J jasmani, E emosi, R rohani dan I adalah intelektual. 4 perkara ini perlu ada pada diri setiap pelajar, tak kisah mahu pelajar, mahasiswa dan sebagainya. Konsep Jerry ni amatlah penting supaya kita dapat menerapkan Jerry dalam kehidupan harian kita untuk di pelajar ataupun mahasiswa yang lebih baik pada masa akan datang. Baiklah, antara 3 kesan penggunaan Jerry sebagai seorang pelajar adalah yang pertama, saya akan membincangkan iaitu penggunaan Jerry sebagai seorang pelajar dapat melahirkan pelajar yang seimbang dan harmonis. Seterusnya, sedia menghadapi segala cabaran dan rintangan yang akan dihadapi pada masa akan datang. Dan akhir sekali, pelajar berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Baiklah, ketiga-tiga elemen tersebut saya akan mengupas dan akan membincangkan kesan-kesan penggunaan Jerry sebagai seorang pelajar ataupun mahasiswa dan mahasiswi. Baiklah, pertama sekali, melahirkan pelajar yang seimbang dan harmonis. Seorang pelajar yang mengaplikasikan konsep Jerry ini dapat melahirkan pelajar yang seimbang dan harmonis. Contohnya pelajar tersebut mempunyai keseimbangan dari segi rohani ataupun jasmani. Pelajar tersebut dapat membahagikan masanya untuk belajar dan membahagikan masanya ke arah keagamaan. Pelajar tersebut dapat juga mengeratkan hubungan silaturahim di antara rakan-rakan ataupun di antara ahli keluarga. Seterusnya, harmonis. Seorang pelajar yang mempunyai sikap harmonis ini merupakan seorang pelajar yang sangat dipandang tinggi oleh setiap masyarakat, kerana sikap harmonis amatlah penting bagi setiap mahasiswa, mahasiswi ataupun pelajar. Okey. Dan seterusnya, yang kedua, antara kesan Jerry sebagai seorang pelajar, sedia menghadapi segala cabaran dan rintangan yang dihadapi. Sebagai contoh, Jerry, E emosi. Sebagai contoh, masalah yang dihadapi adalah ketika contoh satu keadaan di mana pertelingkahan berlaku antara individu tersebut dan individu lain. Pelajar tersebut mampu mengatasinya dengan cara membahagikan ataupun menyelesaikan masalah pertelingkahan antara kedua-dua pelajar tersebut ataupun masyarakat tersebut. Dan rintangan yang dihadapi adalah sebagai contoh, rintangan yang dihadapi, masalah yang dihadapi apabila seseorang tersebut mempunyai masalah kewangan, mempunyai masalah ahli keluarga, dalam hubungan ahli keluarga, dan juga mempunyai masalah dari segi pembelajaran. Pelajar tersebut apabila mengamalkan konsep Jerry, dia mampu mengatasinya. Sebagai contoh, bagaimana pelajar tersebut mengatasinya masalah tersebut adalah dengan cara mengawal emosi, dengan cara tenangkan diri, dan jasmani dia mula melakukan aktiviti yang boleh melupakan segala masalah ataupun
stres juga untuk bagi seseorang pelajar. Okey. Dan yang terakhir sekali iaitu pelajar berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Apa yang dimaksudkan dengan kesejahteraan diri ini adalah dia katakan di mana terdapat golongan yang berkelulusan tinggi tapi berpangkat besar, tapi kehidupannya tidak sejahtera. Kenapa berlaku sedemikian? Kerana individu tersebut tidak mengamalkan jasmani, emosi, rohani dan intelektual dalam diri. Sebagai contoh, individu tersebut berkejayaan tinggi, mempunyai kereta mewah, mempunyai motosikal mewah, rumah mewah, tapi kehidupannya tidak bahagia. Kehidupannya tiada kesejahteraan diri kerana emosi tidak terkawal, jasmaninya tidak seimbang, rohani dan juga intelektualnya juga terkucak-kacir di situ. Jadi, kita dapat lihat bahawa di mana untuk mencapai kesejahteraan diri, kita perlulah berfikiran waras, tenang jiwa dan mempunyai sudut rohani dan sihat badannya supaya dapat mengaplikasikan konsep jeri dalam diri masing-masing. Baiklah, itu sahaja antara 3 kesan yang saya boleh mengupaskan apa kesan jeri sebagai seorang pelajar. Jadi, kita dapat dibuktikan bahawa jeri merupakan salah satu elemen yang penting untuk diterapkan dalam diri. Terima kasih.